Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua pelajar-pelajar. Jadi hari ini cikgu akan ajar bab 5. Bab 5 iaitu tajuk dia metabolisme dan enzim. Okey. Jadi gapo dalam bab 5 ni kita akan belajar. Okey, untuk subtopik yang pertama 5.1 iaitu metabolisme. Kita akan belajar dia punya definisi dia gapo. Yang kedua jenis metabolisme dalam sel. Yang kedua subtopik dia adalah enzim. Enzim ni kita akan belajar penamaan dia, sifat-sifat umum enzim. Lepas tu dia ada enzim intrasel dengan enzim ekstrasel. Lepas tu kita akan belajar mekanisme tindakan enzim. Lepas tu mekanisme tindakan enzim tu dengan perubahan faktor dia. Adalah faktor-faktor dia. Lepas tu kita akan belajar subtopik ketiga 5.3 aplikasi enzim tu dalam kehidupan harian kita lah. Jadi sekarang ni kita akan belajar untuk tajuk subtopik ni metabolisme. Subtopik dia 5.1. Jadi semua buka muka surat 86. Jadi sebelum ni kan kita pernah belajar dalam sel ke. Dalam sel ni dia ada molekul-molekul kimia macam karbohidrat, asid nukleik, lipid ke. Jadi hak tu kita belajar dari segi molekul-molekul kimia. Jadi sekarang ni kita nak belajar tindak balas pula. Tindak balas dalam sel. Okey, apa tindak balas dia? Tindak balas metabolisme lah. Okey, yang pertama kita tahu dulu apa maksud metabolisme. Maksud metabolisme ni semua tindak balas yang berlaku dalam organisma hidup lah. Maksud metabolisme, tindak balas yang berlaku. Okey, proses-proses metabolisme ni melibatkan contohnya penukaran ataupun penguraian makanan kepada tenaga. Macam kita makan makanan kan, baru kita ada tenaga. Macam gitulah. Tenaga tu dalam bentuk ATP. ATP cikgu pernah belajar ajar sebelum ni kan, adenosina trifosfat kan. Okey, selain tu proses yang melibatkan metabolisme ni contoh macam pembentukan karbohidrat, protein, lipid, asid nukleik. Tu contoh proses-proses metabolisme lah. Okey, untuk metabolisme ni dia ada dua jenis lah dalam sel ni. Yang pertama katabolisme, yang kedua anabolisme. Okey, kita akan go through satu persatu. Untuk katabolisme ni proses penguraian bahan daripada bentuk kompleks kepada bentuk yang ringkas. Maksudnya bentuk kompleks dia nak urai ke jadi bentuk yang lebih ringkas. Contohnya tindak balas ni dia contohlah kita tengok dalam proses respirasi ke, penguraian glukosa untuk hasil ke tenaga tu. Jadi kalau kita tengok sini contoh A ni substrate kita panggil. Substrate ni dia molekul besar lah. Kita kata tadi molekul bentuk kompleks ke, dia akan tukar jadi molekul lebih kecil. Molekul lebih kecil ni kita andaikan dia B dengan C lah. Jadi gapo substrate ni? Substrate ni bahan yang diperlukan untuk tindak balas. Produk ni yang terhasil lah, bahan hak terhasil produk. Okey, tindak balas katabolisme ni dia perlukan tenaga. Dia bebaskan tenaga. Dia bebaskan tenaga lah. Okey, gapo pula anabolisme? Anabolisme ni proses sintesis ataupun pembentukan molekul kompleks daripada molekul ringkas. Dia terbalik dengan katabolisme tadi. Jadi hak ni kalau kita tengok molekul kecil dia akan jadi molekul besar. Contohnya substrate dia A campur B ke, molekul tu kecil, dia akan terbentuk jadi molekul lebih besar lah. Tindak balas ni pula dia serap tenaga. Contoh macam kita nak hasilkan glukosa kan, masa proses fotosintesis gitu. Jadi inilah harap boleh beza untuk katabolisme dengan anabolisme ni. Okay, ini kita akan belajar subtopik kedua untuk enzim 5.2 muka surat 86. Jadi minta buka muka surat ni belakang. Di sini kalau kita tengok hak pertama ni dia kata dalam sel ni tindak balas biokimia ni dia berlaku dengan kadar yang tinggi supaya proses-proses hidup ni sentiasa terpelihara. Jadi tindak balas biokimia ni dia berlaku dengan lebih cepat lagi dalam sel kalau ada enzim lah. Jadi enzim ni dia punya fungsi bantu untuk mempercepatkan balik tindak balas tu dalam sel tu. Okey, sini kita akan kenal dulu gapo enzim. Okey, enzim ni dia satu faktor
ataupun behel mempercepatkan tindak balas kimia yang berlaku. Ni. Okey, jadi enzim ni juga dia adalah makin organik. Kebanyakannya dibina daripada protein. Bukan semualah, kebanyakan. Jadi kalau kita tengok untuk enzim ni, dia dihasilkan oleh organisma hidup lah, enzim ni. Lepas tu bukan semua enzim disintesis daripada protein. Maksudnya ada juga daripada benda lain. Okey, tadi kita belajar dah gapo tu enzim kan. Okey, sekarang ni kita nak tengok dia punya rupa bentuk lah. Okey. Jadi muka surat 87, muka surat 87 ni contoh bentuk enzim. Ni bentuk enzim. Enzim ni dia akan bergabung dengan substrate. Jadi substrate ni dia akan melekat pada enzim ni di tapuk aktif. Tapuk aktif ni kita panggil juga tapuk spesifik. Apa tapuk spesifik kita panggil? Sebab dia dari segi bentuk dia nak bergabung tu, dia kena bentuk dia sama baru dia akan boleh bergabung lah. Jadi bila dia bergabung dua ni, substrate dengan enzim ni, dia akan jadi bentuk dia kompleks. Enzim substrate. Ni nama je lah bila dia bergabung. Okey. Sini cikgu lukis lah untuk tunjuk lebih detail lagi kan. Jadi gapo substrate? Substrate ni bahan tindak balas yang diperlukan untuk tindak balas enzim. Maksudnya ni enzim, jadi behel hok perlu untuk tindak balas enzim ni. Jadi dia lekat sini ke, dekat tapak aktif ni. Jadi kalau tak ada substrate ni, tak akan berlaku tindak balas tu. Jadi dia kena bergabung dua ni lah, barulah dia akan membentuk kompleks enzim substrate. Gambar rajah ni tengok muka surat 87. Okey, kita akan belajar untuk penamaan enzim. Hak ni pun boleh baca lebih detail lagi dekat muka surat 87. Okey, untuk nama enzim ni dia boleh diperoleh dengan penambahan ASE. Contoh amylase, lactase. Ia ada ASE belakang ya. Dekat nama substrat yang dimakinkan lah. Jadi kalau contoh kita tengok sini enzim deh. Enzim contoh nama dia lactase. Jadi dia kata dapat nama untuk enzim tu daripada substrat. Substrat dia contoh laktosa. Jadi enzim dia lactase. Jadi dia ambil nama daripada substrat dia. Laktosa jadi lactase untuk enzim. Okey. Jadi inilah contoh dia. Contoh nama enzim tadi. Laktosa bergabung dengan air, dia akan guna enzim lactase untuk dia menghasilkan glukosa dan galaktosa. Ni contohlah kan. Okey, kerana penamaan enzim ni. Penamaan enzim ni diperkenalkan oleh ni International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Jadi penamaan dia ni berdasarkan substrate cikgu kata tadi ataupun tindak balas yang dimakinkan lah. Okey, jadi ada juga enzim hok tak ada nama ASE belakang ya. Kalau kita tengok lactase, amylase ke, untuk enzim ileo ke, amylase. Jadi enzim hok contohlah tak ada ASE belakang dia, contoh dia trypsin, pepsin, renin. Jadi contoh tiga ni, apa dia tak ada ASE? Apa dia tak ada ASE belakang dia? Okey, hok tak boleh tengok sini lah. Dia kata terdapat juga nama beberapa enzim yang tidak menurut sistem penamaan ASE tadi. Terutamanya enzim yang telah ditemui sebelum penamaan sistematik standard. Maksudnya sebelum IUBMB ni buat penamaan ASE ni ada dah dia buat keluar dah nama enzim ni. Jadi dia tak tambah lah, maksudnya dia tetap guna hak lama lah, maksudnya gitu. Okey, jadi kelas kita untuk setakat ni hari ni sampai situlah, sampai penamaan. Jadi kita akan sambung lagi lepas ni untuk sifat-sifat umum enzim.